Okey, selamat sejahtera. Kita bertemu kembali dalam kelas Geografi tingkatan 2. So, kita dah habis topik Geografi Fizikal. Minggu ini kita akan masuk Geografi Manusia, iaitu tajuk pengangkutan. Cikgu rasa tajuk ni tak susah berbanding Geografi Fizikal sebab Geografi Manusia ni kita menghadap dia hari-hari, so kita lebih tahu dan kita lebih mengenali keadaan tersebut. Okey, pertama sekali cikgu nak bincang tentang pengangkutan dan topik seterusnya ialah telekomunikasi lah. Okey, kita tengok bab 5 iaitu pengangkutan. Apa yang akan kamu belajar? Okey, kita akan mengenal pasti jaringan jalan raya, jaringan landasan kereta api di Malaysia. Kemudian kita akan mengenal pasti lapangan terbang antarabangsa dan pelabuhan utama di Malaysia. So, untuk hari ini, cikgu akan sentuh dua ni dulu. Tapi cikgu terangkan terus yang kat bawah tu. Dalam bab ini juga, kita akan memberikan contoh pengangkutan awam di Malaysia, menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia, membezakan kepentingan pengangkutan darat, udara dan air di Malaysia, seterusnya menilai kepentingan pengangkutan awam di Malaysia dan mencadangkan amalan pengangkutan dan perjalanan lestari. Mari sebab itu kita boleh skip. Okey, kita tengok terus pengangkutan darat di Malaysia. So, bila sebut pengangkutan darat ni, ialah di kawasan daratan lah. Okey. Kita tengok jaringan jalan raya di Malaysia. Malaysia punya jaringan jalan raya yang maju dan cekap. Jaringan jalan raya lebih tertumpu di pantai barat berbanding dengan pantai timur semenanjung Malaysia. Maksud di sini, pantai barat tu bukannya dibuat jalan raya dekat dekat atas pantai tu, kawasan barat tu. Tapi dia merujuk macam ni. Okey, cikgu ajar cara nak tengok pantai barat dan pantai timur semenanjung. Okey, ini ialah peta semenanjung Malaysia kan. Okey, kalau cikgu buat arah mata angin, ingat lagi ulam timun sambal belacan. Okey, bila kita sebut pantai timur, okey, maksudnya lokasi di kawasan timur ini ialah lokasi pantai timur. Manakala yang sebelah barat ini, okey, ini ialah lokasi pantai barat. Okey, untuk negeri di pantai timur, kita boleh tengok yang pertama Kelantan, yang kedua Terengganu dan yang ketiga Pahang. Okey, kemudian untuk pantai timur yang pertama, okey, Selangor. Kemudian yang kedua Kuala Lumpur. Yang ketiga Negeri Sembilan. Dan yang keempat Melaka. Okey, dan sebahagian di kawasan selatan Perak lah kita kategorikan juga sebagai kawasan pantai barat. Tapi lebih famous ialah Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan dan Melaka. Manakala pantai timur ialah Kelantan, Terengganu dan juga Pahang lah. Okey. So, cikgu dah senaraikan kat situ. Cikgu nak padam balik kat sini. Sebab nanti kacau peta ni. Tapi kamu dah tahu kan area dia. Okey. Okey. Okey, dia kata lebuh raya pula dibina mempercepat memudahkan perjalanan lah. Tahulah tujuan lebuh raya. Okey, ini bukan semua senarai lebuh raya yang ada di Malaysia, tapi ini adalah sebahagian yang kita kata lebih utama lah. Okey, yang pertama ialah lebuh raya utara selatan. Okey, lebuh raya utara selatan. Okey. Dia bermula daripada Bukit Kayu Hitam dan dia ada melalui di Butterworth and then Kuala Lumpur sampailah ke Johor Bahru.
Jadi penghujungnya ialah Johor Bahru, pemulanya ialah Bukit Kayu Hitam. Dan yang kedua ialah Lebuhraya Persekutuan, iaitu Lebuhraya Persekutuan. Okey, Lebuhraya Persekutuan bermula daripada Pelabuhan Klang, okey, sampai ke Kuala Lumpur. Kemudian cikgu nak terang yang ni sikit tadi. Lebuhraya Utara Selatan tu cikgu tak sentuh kan. Okey, panjang dia ialah 847.7 km jarak dia. Okey, kemudian sekarang kita pergi yang ketiga, Lebuhraya Kuala Lumpur Karak ini. Kemudian Lebuhraya 4, Lebuhraya Pantai Timur. Okey, Pantai Timur. Daripada Karak dia sampai ke Kuala Terengganu. Kemudian nombor 5, Lebuhraya Timur Barat, iaitu daripada Great sampai ke Jeli. Great tu di Perak. Okey, kemudian kita ada nombor 6, Lebuhraya Kuala Krai, Gua Musang dan ke Kuala Lipis. Okey, so laluan inilah biasa untuk anak perantauan daripada Kuala Lumpur. Dia nak balik ke Kelantan, dia akan lalu sampai ke Karak, dia akan ke Lipis. Kemudian akan guna Lebuhraya Kuala Krai, Gua Musang dan Kuala Lipis lah. Nombor 7 ialah Lebuhraya Tun Razak. Okey, yang bermula daripada Gambang ke Segamat, okey, di Johor. Kemudian nombor 8 ialah Lebuhraya Pen Borneo. Tak ada kan kat sini sebab Pen Borneo tu dah nama Borneo ialah di Sabah, Sarawak lah. Okey, Lebuhraya Pen Borneo, okey, adalah salah satu projek infrastruktur terbesar yang menghubungkan kawasan pedalaman dengan bandar-bandar di Sabah dan juga Sarawak. Okey, so cikgu nak kamu buat latihan ni. Okey, seterusnya kita nak tengok masih lagi pengangkutan darat, iaitu jaringan landasan kereta api. Okey, landasan kereta api pertama telah dibina daripada Taiping ke Port Vale untuk mengangkut biji timah. Landasan ini sepanjang 13 km telah dibuka pada tahun 1885. Okey, kalau kamu belajar sejarah pun ada ceritakan Taiping Port Vale. Okey, kita tengok sekarang. Okey, kita ada landasan kereta api utama di Semenanjung Malaysia, iaitu daripada Padang Besar, Perlis ke Johor Bahru. Okey, sampai ke Johor Bahru. Kemudian yang kedua ialah landasan kereta api daripada Tumpat menganjur ke Gemas Negeri Sembilan. Okey, sampai ke Gemas. Okey, kalau kamu, ini extra, kalau kamu naik kereta api dulu daripada Kelantan, kita nak ke Kuala Lumpur, kita memang akan sampai ke Gemas dulu, baru kita tukar kepala kereta api. Maksudnya arah kereta api tu akan berpatah balik. Dia akan naik semula Seremban, kemudian barulah dia sampai semula ke Kuala Lumpur. Okey, kemudian okey, kita ada stesen kereta api yang biasa kita kenal, iaitu stesen Central Kuala Lumpur, merupakan pusat pengangkutan rel bersepadu di Kuala Lumpur. Kalau kamu sampai kat sini, kamu boleh tengok ada monorail, kemudian ada ETS. Okey, kemudian kita tengok di Sabah pula, kita ada landasan kereta api di Sabah menghubungkan Tanjung Aru, Papa, Beaufort dan Tenom. Inilah. Okey, kamu perasan tak? Negeri Semenanjung Malaysia yang mana tak ada landasan kereta api? Okey. Kalau kamu perasan, kat sini dah ada jawapan dia. Okey. Cuba jawab. Kenapa? Tips dia, buka Google Map, buka mode satelit. So, kamu akan dapat jawapan dia. Kenapa tak ada?
Okey, nanti jawab. Dah ada 2 soalan. Okey. Kemudian kita tengok pengangkutan udara dan air di Malaysia lah. Okey. Kita ada lapangan terbang antarabangsa di Malaysia. Kita ada yang pertama di Pulau Pinang. Okey. Kemudian kita ada juga yang kedua di Langkawi. Biasa murid akan tertukar ni Pulau Pinang dengan Langkawi. Ingat, Langkawi dia bersebelahan dengan Perlis. Okey. Pulau Pinang, kita tengok dia ada satu kecil lagi ni, kawasan seberang Perai. So jangan tertukarlah. Kemudian yang ketiga ialah lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Okey, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur 2, KLIA ataupun KLIA 2 berada berhampiran. Kemudian kita ada lapangan terbang Senai di Johor. Okey, kemudian kita ada yang keenam, lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu. Dan seterusnya, yang ketujuh ialah lapangan terbang antarabangsa Kuching. So kat sini kita jumpa 7, kita palangkan. Okey. Kemudian 16 lapangan terbang antarabangsa domestik tu, dia ialah terbang di dalam negara sahaja. Okey, padang terbang ni termasuklah padang terbang untuk kapal terbang tentera. Okey, sebab tu dia banyak. Okey, lapangan terbang antarabangsa ni 2 fungsi lah. Dia terbang juga di domestik dan dia juga terbang ke luar negara lah. Okey, kemudian kita nak tengok pelabuhan utama di Malaysia. Yang pertama kita tengok dulu. Okey, pelabuhan Pulau Pinang, pintu masuk ke Semenanjung Malaysia, mempunyai perkhidmatan feri marina. Apa maksud marina? Kita tengok. Marina ialah pangkalan perahu kecil untuk persiaran. Kapal persiaran lah. Contoh yang kamu tahu, paling senang nak tahu kapal persiaran tu apa rupa dia. Pernah tengok Titanic? Kapal Titanic mewah tak? Itulah kapal persiaran. Okey. Kemudian yang kedua ialah Pelabuhan Klang. Okey, Pelabuhan Klang ialah pelabuhan utama yang dikenali sebagai pusat muatan negara untuk kontena tempatan atau serantau. Terdiri daripada 2 terminal iaitu North Port dan West Port. Okey. Kemudian untuk kontena, ini kontena kamu tengok. Okey, ini ialah kontena. Cikgu yakin kamu kenal apa tu kontena kan? Okey, kemudian yang ketiga di sini ialah Pelabuhan Kuantan. Dia menyediakan perkhidmatan pemunggahan, penyimpanan dan penyerahan pukal kering, pecah pukal, pukal cecair dan kargo berbahaya. Apa maksudnya? Kita tengok glosari. Okey, pukal kering maksudnya barang-barang kering dalam kuantiti yang banyak. Barang kering ni termasuklah baju, okey, termasuklah barangan elektrik. Okey, kemudian pecah pukal, perbuatan membuka petak atau ruang dalam kapal untuk memunggah kargo selepas berlayar. Maksudnya dia juga asingkan bahan yang dah sampai. Pukal cecair ialah cecair yang diangkut menggunakan pengangkutan komersial dalam jumlah kontena besar. Yang ni mungkin petroleum. Okey, bentuk cecair ataupun bahan chemical yang kita nak gunakan lah. Okey, dan seterusnya kita ada yang keempat ialah Pelabuhan Tanjung Pelepas. Okey, di Johor lah. Okey, terminal kontena paling canggih di Malaysia, mendapat pengiktirafan sebagai Process Compliant Port or Terminal of the Year 2017 daripada Global Port Forum. Okey. Biasanya kita nak bina pelabuhan ni bukan kata setiap pantai boleh bina pelabuhan. Sebab kita nak kapal tu berhenti, air laut tu mesti cukup dalam. Tapi dia kena juga terlindung daripada angin besar. Okey, kita tengok. Kita tengok ciri pelabuhan terletak di kawasan perairan yang terlindung. Maksudnya dia bebas daripada ribut taufan lah. Okey, mempunyai jaringan
dengan kaedah pengangkutan yang lain. Maksudnya kat sini ada laluan lah, jalan raya nak sampai dan sebagainya. Mempunyai aktiviti dan perkhidmatan sokongan lah. Itu biasalah. Kemudian kita ada yang kelima, pelabuhan kontena Teluk Sepanggar, iaitu di Sabah. Pelabuhan khusus mengendalikan kontena, mengendalikan hampir 70% operasi kontena bagi seluruh Sabah. Dan yang keenam, kita ada pelabuhan Bintulu. Laluan tunggal ekspor utama negara iaitu gas asli cecair. Kemudian kita ada setakat ini ada soalan sebab semua ni fakta saja. Cikgu rasa kamu tak ada masalah untuk faham dan tengok lokasi. So cikgu nak minta kamu buat latihan ni. Kita dah ada 3 latihan. Apakah kepentingan pelabuhan di Malaysia? Kamu boleh tengok buku teks untuk cari jawapan, ataupun dalam benak fikiran kamu ada jawapan apa, boleh tulis saja dulu. Ini based on pengetahuan kata kamu. Bila dah selesai nanti, kita akan bincang. Boleh hantar jawapan personal kepada cikgu. Ada soalan boleh tanya dalam grup. Sekian, terima kasih.